Assalamualaikum, kami dari kumpulan tutorial C minggu kelima akan membentangkan isu yang bertajuk Isteri bekerja dan suami menjaga anak di rumah dari perspektif agama dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan perkenalkan setiap ahli kumpulan bagi kumpulan ini. Yang pertama, saya sendiri iaitu Fatin Alia binti Cik Rosli, nombor matrik 144365, selaku pembentang pertama yang akan bentangkan tentang pengenalan sebentar lagi. Seterusnya, Nur Hidayah binti Nur Hakimi, dan yang terakhir ialah Nur Hidayu binti Abdul Rashid. Baiklah, untuk pengenalan saya akan menerangkan definisi nafkah. Nafkah dari segi bahasa ialah mengeluarkan, iaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Manakala dari segi syarak pula, nafkah ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Pengarang kitab Alfi Al-Manhaji menyebut nafkah bermaksud semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Nafkah menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah wang atau makanan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup dan sara hidup dan juga perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Terdapat nas Al-Quran berkenaan nafkah di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahawa majoriti ulama mengatakan nafkah yang wajib diberi kepada isteri itu mempunyai 7 perkara, iaitu yang pertamanya makanan, yang kedua barang-barang dapur, seterusnya pakaian, tempat tinggal, alat-alat untuk membersihkan diri, barangan rumah, serta pembantu kepada isteri jika sekiranya kebiasaannya isteri mempunyai pembantu. Saya, Nur Hidayah binti Nur Hakimi, bernombor matrik 148984 akan mengupas mengenai persoalan isteri bekerja dan suami menjaga anak di rumah dari perspektif agama. Pertama, isteri bekerja bukan suatu kewajipan. Bagi kaum wanita, tugas pertama dan utama ialah mengasuh dan mendidik generasi anak sesuai dengan fitrah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fizikal dan spiritual. Tugas mencari nafkah untuk menyara ahli keluarga wajib ditanggung oleh kaum lelaki, terutama mereka yang menjadi ketua keluarga iaitu bapa atau suami. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 yang membawa maksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana itu, Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Ini bererti tiada kewajipan bagi isteri untuk keluar rumah semata-mata mencari nafkah keluarganya. Isteri tidak sewajarnya mengambil alih kecuali sekadar menampung kekurangan kewangan keluarga. Pun begitu, isteri bekerja pada asasnya tiada hukum suruhan atau larangan kerana tidak ada nas iaitu Al-Quran dan hadis yang sabit mengenainya. Oleh itu, berdasarkan persoalan isteri bekerja dan suami menjaga anak di rumah yang diamalkan adalah melanggar hukum syarak. Seterusnya, pandangan dari perspektif agama yang kedua ialah suami wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Para ulama bersepakat bahawa suami ini wajib memberi nafkah kepada isterinya. Malah, ianya termasuk juga sekiranya isteri tersebut mempunyai pendapatan, harta atau sekalipun pekerjaan. Kewajipan nafkah tetap dipikul oleh suami. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahawa wajib ke atas ayah untuk memberi nafkah dari sudut pakaiannya dengan cara yang sepatutnya, iaitu apa-apa pakaian yang diterima oleh adat atau seumpama dengannya di negara tersebut tanpa berlaku pembaziran dan tidak menyusahkan. Ia sekadar apa yang termampu ketika dia, iaitu ayah ataupun suami, dalam keadaan senang dan bersederhana serta apa yang melaziminya.
Selain itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud, Hindu binti Uthbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ialah seorang lelaki yang bakhil dan tidak pernah memberi aku belanja yang mencukupi untukku dan anakku, melainkan yang aku ambil daripadanya tanpa pengetahuannya." Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah perbelanjaan untukmu dan anakmu secukupnya." Jadi bersandarkan kepada dalil tersebut, peguam syar'i dan perunding keluarga Islam iaitu Datuk Muhammad Zaidi Mat Zain berkata, adalah jelas asal hukum dan tanggungjawab menyara keluarga terletak di atas bahu suami. Menurut beliau juga, soal toleransi untuk menukar posisi tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan hukum syarak juga tidak wajar diamalkan. Hal ini adalah kerana ia boleh menimbulkan banyak kepincangan dalam konteks ibadah, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sebagai contoh, jika suami menghabiskan masa sehariannya menjaga anak, sudah tentu suami tidak akan ada masa untuk berjemaah di masjid. Sedangkan tidak kira siang atau malam, Islam menggalakkan lelaki untuk solat berjemaah di masjid. Jadi dari segi kekeluargaan pula, kedudukan seorang suami ini sebagai ketua keluarga tidak akan dapat dilaksanakanlah. Jadi ini boleh dirujuk dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Jadi pada khutbah haji terakhir Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Jadi kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tersebut menjadi bukti yang jelas bahawa tanggungjawab suami ini untuk menjaga kebajikan isterinya adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromi dengan kaedah dan cara sebaliknya walaupun atas asas suka sama suka. Jadi Datuk Muhammad Zaidi juga berkata, hal ini adalah kerana perkara sebegini boleh menjadi bom pada jangka masa depan sekiranya pasangan terbabit berbala. Kerana tentunya akan berlaku ungkit-mengungkit, soal ikhlas akan tenggelam apabila pasangan mula mempersoalkan tanggungjawab masing-masing yang tidak dapat disempurnakan. Jadi menurut beliau juga, istilah zaman moden atau zaman telah berubah tidak sesekali mengubah hukum qat'i. Cuma apabila timbul masalah tertentu seperti suami sakit ataupun hilang upaya, jadi isteri ini bolehlah menggantikan peranan pasangan tersebut untuk sementara kesihatannya kembali pulih untuk bekerja dan menampung keperluan serta nafkah keluarga. Jadi para wanita atau isteri ini perlu faham yang mereka tidak boleh mengambil alih tugas wajib seorang suami. Jadi mereka hanya boleh membantu sekadar yang mampu untuk sama-sama menyara keluarganya. Sekian dari saya, terima kasih. Beralih kepada pandangan dari perspektif masyarakat mengenai persoalan isteri bekerja dan suami menjaga anak di rumah ialah suami melepaskan tanggungjawab pembelanjaan. Dalam situasi ini, suami menyerahkan urusan pembelanjaan rumah kepada isteri kerana mempunyai duit poket sendiri. Hal ini menjadi beban pada isteri dalam menampung pembelanjaan rumah yang sepatutnya ditanggung oleh suami selain terikat dengan komitmen lain. Secara tidak langsung, urusan pembelanjaan ini boleh mendatangkan perbalahan sesama suami dan isteri kerana tidak wujudnya keseimbangan dalam pembelanjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Abdul Rashid bernombor matrik 145651. Kita teruskan dengan pandangan berkaitan isu ini menurut perspektif masyarakat. Berbagai tumahan yang rata-ratanya negatif dilemparkan kepada suami. Segelintir masyarakat menyifatkan suami sebagai seorang yang pemalas. Mereka juga mengatakan yang suami merupakan beban kepada isteri tanpa mengetahui sebab sebenar mengapa keputusan begini diambil oleh pasangan suami isteri tersebut. Masyarakat juga melalui komen-komen yang ditulis di media sosial juga ada berpendapat bahawa suami mengambil kesempatan terhadap isteri. Hal ini kerana tugas asas seorang isteri hanyalah melayan suami. Justru itu, sebagai masyarakat yang bijak, menjadi tanggungjawab kita untuk memahami batas-batas dalam mencampuri hal rumah tangga seseorang. Janganlah kita menyampaikan cerita rumah tangga seseorang bagi sesuatu yang kita sendiri kurang pasti. Selain itu, ada juga masyarakat yang melihat perkara ini melalui sudut yang positif. Pada era globalisasi kini, masyarakat melihat pekerjaan suri rumah ini bukan hanya tertakluk kepada wanita. Hal ini terdorong melalui kesan perkongsian kerja yang tidak terhad. Masyarakat juga berpendapat kos penjagaan anak dapat dikurangkan dengan adanya suami sebagai penjaga anak-anak di rumah. Sebagai contoh, suami telah diberhentikan kerja berikutan pandemik yang melanda dan tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dalam waktu tersebut.
Isterinya pula mempunyai gaji yang cukup untuk menampung keluarga. Masyarakat berpendapat perkara ini sedikit sebanyak mampu meringankan kos-kos tambahan yang perlu ditampung dalam kehidupan sesebuah keluarga. Seterusnya, masyarakat berpendapat bahawa tindakan isteri yang bekerja kerana suaminya sakit sebagai satu perbuatan yang murni dan mulia. Umum perlu mengetahui tiada kewajipan bagi seorang isteri untuk menanggung suaminya. Namun, ianya dianggap sebagai satu pengorbanan yang besar kerana bukan mudah untuk menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh ketua keluarga. Jika gaji si isteri tidak mampu menampung keperluan asas dan kos rawatan suami, maka mereka disarankan untuk memohon bantuan daripada Baitul Mal. Kesimpulannya, menjadi satu tanggungjawab bagi suami untuk berusaha sebaik mungkin menafkahkan keluarganya dengan segala upaya tanpa berharap kepada pendapatan isteri. Perkara ini juga seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbincang segala baik dan buruk. Islam sendiri menekankan bahawa tanggungjawab untuk menyara dan menafkahkan keluarga terletak di bahu suami. Selain itu, masyarakat juga perlu memainkan peranan yang penting untuk tidak menjatuhkan dan memburukkan sesetengah keluarga yang menjadikan isteri sebagai pencari nafkah. Sebaliknya, melihat perkara ini dari sudut yang positif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.